Melayang serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada sesi forum kita pada kali ini. Yang dihormati, para panel kita yang hebat-hebat dan yang dikasihi, para penonton yang hadir pada sesi forum ini. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Suhairi sebagai moderator anda untuk hari ini. Sebelum saya mulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para panel kita terlebih dahulu. Bersama saya pada hari ini, 3 orang panel yang hebat dan sudah tidak asing lagi dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, panel pertama kita ialah Profesor Madya Fauzan Azim bin Razwan. Beliau merupakan seorang pensyarah pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum dan selamat pagi Prof. Sihat Prof? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, panel yang kedua ialah yang tidak asing dan tidak bukan lagi sastrawan negara kita yang menjadi tulang belakang kepada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Datuk Dr. Khairil Imran bin Muhammad Kusairi. Assalamualaikum Datuk. Sihat Datuk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Tuan Moderator. Alhamdulillah. Dan akhir sekali, panel ketiga kita iaitu seorang pendakwah bebas yang sangat aktif dan lantang di Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farid bin Mak Zulkifli. Assalamualaikum Ustaz. Sabahul khair. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam Tuan Moderator. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, pada sesi forum kita pada kali ini, kami akan membincangkan satu topik yang mungkin asing kepada golongan anak muda dan belia di Malaysia kini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah Tiang Seri Perlembagaan Malaysia. Mengapa saya kata tajuk ini asing di kalangan golongan anak muda dan belia? Hal ini kerana perkara ini tidak diberi pendedahan yang cukup di sekolah rendah maupun di peringkat sekolah menengah. Baiklah, apa itu Tiang Seri Perlembagaan Malaysia? Tiang Seri merupakan asas utama yang berbentuk negara kita yang berdaulat. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita mempunyai perlembagaan yang tersendiri. Jadi Tiang Seri ini merupakan paksi-paksi utama dalam pembentukan perlembagaan di Malaysia. Terdapat 4 Tiang Seri perlembagaan di Malaysia. Yang pertama, agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, hak dan kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan akhir sekali, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Jadi Profesor Fauzan, boleh tak Profesor ceritakan serba sedikit berkenaan Tiang Seri yang pertama, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan? Apakah yang dimaksudkan dengan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan? Silakan Prof. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator Muhammad Aziz. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengajuk kerana sudi menjemput saya ke forum perdana hari ini. Pertamanya saya akan mengulaskan apakah maksud Islam itu sendiri. Perkataan Islam dari segi bahasa ialah berasal dari bahasa Arab iaitu salama dan bermaksud taat, patuh dan damai serta jauh daripada kekurangan zahir dan batin. Dari sudut istilah pula, menurut Said Muhammad Akub Al-Atas, Islam bermaksud taat dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam juga adalah penerimaan dengan sepenuh hati dan memahami makna kalimah syahadah iaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dinu indallah wal Islam. Yang bermaksud sesungguhnya din yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Islam juga adalah penyatuan antara perkara iman, akidah dan akhlak dalam diri setiap manusia yang bergelar Muslim. Berbalik pada semula pada pertanyaan saudara iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan di negara kita, Islam merupakan agama persekutuan di Malaysia. Perkara ini jelas dan perlembagaan persekutuan diikuti dengan kedudukannya di Pertuan Agong YDPA sebagai simbol negara dan agama. Jadi, bagaimanakah pengenalan Islam itu sendiri dalam negara kita? Penyebaran agama ini bermula apabila agama Islam mula jejak di alam Melayu apabila pedagang-pedagang Arab menjalinkan hubungan dagangan dengan orang Melayu. Menurut sejarah, pedagang Arab menjalinkan hubungan ini sejak Arab Jahiliah lagi, khususnya pedagang-pedagang dari Arab dari Yaman. Kedudukan strategik Yaman yang terletak di laluan laut antarabangsa di hujung semenanjung tanah Arab membuktikan hubungan perdagangan antara Arab dan alam Melayu. Pada abad kelima masih pula Kepulauan Alam Melayu telah menjadi pusat persinggahan pedagang Arab dari sebelah selatan dan sejak itu pengaruh agama Islam di tanah Melayu semakin luas hingga ke hari ini. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Prof atas
penerangan yang sangat terperinci tentang agama Islam sebagai agama persekutuan. Baiklah, untuk tiang seri kedua, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, terdapat banyak hak istimewa orang Melayu. Profesor Fauzan, sekali lagi, boleh tak Prof senaraikan beberapa hak yang penting untuk para hadirin kita tahu? Silakan Prof. Baiklah, terdapat banyak perkara yang berkenaan dengan hak-hak istimewa orang Melayu. Saya ulaskan dari segi pelajaran pula. Orang Melayu mendapat keutamaan dalam tajaan atau biasiswa seperti JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Selain itu, mata rendah Sains Mara MRSM juga diwujudkan untuk memberi pendidikan terutama kepada generasi muda orang Melayu. Dari segi pelaburan, golongan Melayu dan Bumiputera juga boleh melabur di Amanah Saham Bumiputera yang diuruskan oleh ASNB. Dari segi pemilikan tanah pula, wujudnya tanah rizab Melayu yang hanya boleh dimiliki oleh orang Melayu dan kaum selain Melayu tidak boleh dimiliki tanah tersebut. Dari segi kepimpinan negara pula, hanya insan yang berbangsa Melayu sahaja yang layak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi terdapat banyak keistimewaan bangsa Melayu di Malaysia dan orang Melayu kita perlu bersyukur dengan keistimewaan ini dan kita pula memanfaatkan hak ini dengan sebaik mungkin. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ternyata terdapat pelbagai hak dan kedudukan istimewa orang Melayu di Malaysia. Hak-hak yang disebut oleh Profesor Fauzan tadi sudah pasti terdapat kepentingannya yang tersendiri. Datuk Imran, bolehkah Datuk terangkan serba sedikit tentang kepentingan hak dan kedudukan istimewa orang Melayu? Silakan Datuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke majlis forum ini. Okey, berbalik kita semula kepada soalan yang diajukan sebentar tadi. Seperti yang telah diterangkan oleh saudara Prof Pojan, sudah jelaslah bahawa bangsa Melayu di Malaysia perlulah memperoleh kedudukan istimewa seperti yang sudah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini perlulah kekal dan dipelihara sehabis baik oleh Yang di-Pertuan Agong agar bangsa Melayu di Malaysia terus maju dan sentiasa dipandang dan dibela nasib mereka. Rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu juga perlulah sentiasa bersyukur dengan keistimewaan yang diperoleh agar generasi-generasi yang akan datang juga akan dapat menikmati keistimewaan dan hak sebagai orang Melayu di negara Malaysia yang tercinta ini. Terdapat beberapa kepentingan dan hak kedudukan keistimewaan orang Melayu. Antaranya ialah kemaslahatan dan kepentingan generasi akan datang dapat terus dipelihara. Hal ini kerana generasi-generasi baru kini amatlah penting bagi mewujudkan generasi-generasi yang berjaya dan maju pada masa yang akan datang. Apabila hak dan keistimewaan orang Melayu terjaga, ia bermakna generasi baru yang berbangsa Melayu akan terjamin masa hadapan mereka dari segi pendidikan, pekerjaan dan juga manfaat yang lain. Contohnya, pelajar lepasan SPM yang merupakan orang Melayu dan Bumiputera layak untuk mendaftar di Universiti Teknologi Mara UiTM. UiTM merupakan salah satu contoh keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera kerana hanya golongan tersebut sahaja yang layak untuk mendaftar di universiti ini. Selain itu, kedudukan dan hak keistimewaan orang Melayu juga penting bagi membolehkan orang Melayu dan juga Bumiputera sentiasa terpelihara dan kehidupan mereka terjamin. Hal ini dapat membuktikan apabila jawatan penjawat awam hanya boleh dijawat oleh bangsa Melayu dan Bumiputera sahaja. Setakat tahun 2021, Malaysia mempunyai kira-kira 1.6 juta penjawat awam di seluruh dunia. Di seluruh negara. Hal ini menunjukkan bahawa ia memberi jaminan pekerjaan yang amat penting kepada golongan Melayu dan Bumiputera. Akhir sekali, keistimewaan orang Melayu juga penting bagi membolehkan orang Melayu dan dapat terus hidup dengan aman dan sejahtera. Buktinya, kewujudan tanah rizab Melayu yang hanya boleh dimiliki oleh bangsa Melayu sahaja. Maka, jelaslah bahawa keistimewaan dan hak orang Melayu sangat penting untuk terus dipelihara dan dijaga demi masa depan Malaysia yang aman sejahtera. Itu sajalah daripada saya. Berbalik semula kita kepada Tuan Moderator. Terima kasih Datuk. Maka terbuktilah bahawa terdapat banyak kepentingan hak dan kedudukan istimewa orang Melayu terhadap orang Melayu itu sendiri. Baiklah, beralih kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu yang merupakan tiang seri yang ketiga, Datuk Imran sekali lagi, bolehkah Datuk terangkan konsep Raja berperlembagaan di Malaysia dan juga peranan Raja-Raja Melayu? Silakan Datuk. Terima kasih Tuan Moderator.
Majlis Raja-Raja Melayu mempunyai pelbagai peranan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai seorang raja. Majlis Raja-Raja Melayu ini telah dikanunkan dengan Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi, antara peranan dan tugas-tugas seorang raja adalah Raja-Raja Melayu haruslah mempersetujui atau tidak mempersetujui bagi sebarang amalan, perbuatan atau upacara agama yang meliputi seluruh persekutuan. Selain itu, antara peranan utama bagi Raja-Raja Melayu adalah perlu melaksanakan tanggungjawab dalam memelihara dan menjaga hak keistimewaan dan kedudukan orang Melayu. Rasulullah SAW pernah bersabda, sekiranya sesuatu amanah itu disia-siakan, maka tunggulah akan berlakunya kiamat. Lalu sahabat bertanya, apakah yang engkau maksudkan dengan mensia-siakan amanah wahai Rasulullah? Rasulullah lalu bersabda, sekiranya sesuatu urusan yang diberikan kepada yang bukan ahlinya atau yang tidak berkelayakan, maka tunggulah akan berlakunya kerosakan. Peranan Raja-Raja Melayu seterusnya ialah Raja-Raja Melayu juga berperanan untuk memberi ampun, meringankan atau menggantung hukuman-hukuman yang dikenakan terhadap pesalah di bawah Fasal 12 Perkara 42. Di samping itu, Raja-Raja Melayu turut perlu menasihati atau membuat sebarang pelantikan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Setiap Raja-Raja Melayu juga haruslah memilih untuk melantik Raja bagi menjawab jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Persekutuan Tanah Melayu serta perlu melantik setiap anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal 1 Perkara 182. Yang di-Pertuan Agong merupakan badan perundangan dan mempunyai kuasa untuk dalam menubuhkan atau memberhentikan sesebuah parlimen, memanggil parlimen untuk bermesyuarat dari semasa ke semasa. Di samping itu, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai peranan dalam menjawab jawatan sebagai Ketua Agama Islam di negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak, serta di wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Maka jelaslah bahawa Raja-Raja Melayu mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar dalam memimpin sesebuah negara. Itu sajalah peranan Raja-Raja Melayu yang dapat saya kongsikan. Berbalik semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih Datuk atas penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Maka bagi penonton-penonton yang mungkin kurang jelas tentang peranan-peranan Raja Melayu, sekarang saya harap anda telah jelas berkenaan dengan peranan Raja Melayu di Malaysia ini. Baiklah, akhir sekali, Tiang Seri yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ustaz Farid, bolehkah Ustaz terangkan tentang kepentingan bahasa Melayu serta cara-cara memartabatkan bahasa Melayu di kalangan anak-anak muda pada zaman kini? Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator. Saya akan menerangkan kepentingan bahasa Melayu dan juga cara-cara untuk menmartabatkannya. Tapi sebelum itu, saya akan menerangkan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian kita. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang digunakan oleh masyarakat Malaysia dan boleh pakai oleh kaum-kaum lain seperti Cina dan juga India. Tapi dapat juga di kalangan masyarakat kita tidak mementingkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi dan mereka lebih menggemari bertutur dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Oleh itu, kegunaan bahasa Melayu semakin hilang di kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya kepada anak muda. Dapat banyak kepentingan jika kita melihara bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Antara kepentingannya ialah bahasa Melayu adalah bahasa akan menjadi lambang dalam kalangan rakyat Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu akan berluas ketika bercakap atau berkomunikasi dengan orang di sekeliling kita, serta akan menjadi lambang identiti nasional yang utuh. Tak lama kemudian, kita akan rasa amat berbangga dengan bahasa ini kerana melihat bahasa ini dituturkan secara meluas bukan sahaja oleh kaum Melayu tetapi juga kaum Cina dan India. Selain itu, kepentingan yang kedua adalah bahasa Melayu akan menjadi alat perpaduan antara semua kaum di Malaysia. Rakyat akan bersatu di bawah satu bumbung dan akan diperkukuh melalui penggunaan bahasa kebangsaan ini. Di samping itu, ini juga akan membawa kepada sifat toleransi, pakai dan saling menghormati antara semua masyarakat. Pendek ada kata, penggunaan bahasa tempatan adalah cara untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara semua kaum di Malaysia dengan mudah. Terakhir sekali, kepentingan yang terakhir adalah bahasa Melayu boleh memainkan peranan dalam era globalisasi sebagai bahasa ilmu dan juga maklumat. Sektor-sektor pendidikan di Malaysia menggunakan bahasa ini sebagai bahasa pengantar dan ujian untuk bahasa ini adalah wajib pada semua pelajar untuk lulus dan semua jenis peperiksaan.
Hasilnya, bahasa Melayu akan menjadi bahasa rujukan ilmu dan maklumat dalam kalangan Malaysia, pelajar di negara Malaysia. Dan saya akan pergi kepada soalan moderator, iaitu cara-cara untuk mertabatkan bahasa Melayu. Bila bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu, semakin pinggirkan, maka kita perlu cari langkah untuk mertabatkan semula bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Langkah amatlah penting pada masyarakat negara Malaysia, terutamanya anak-anak muda pada masa kini. Generasi muda akan lebih meminggirkan bahasa Melayu dan mengutamakan bahasa rojak dalam berkomunikasi. Oleh itu, terdapat cara-cara untuk mertabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Cara yang pertama adalah mertabatkan bahasa Melayu adalah dengan menghapuskan sekolah vernakular. Hal ini kerana terdapat masyarakat Malaysia tidak fasih dalam bahasa Melayu apabila sekolah tersebut ditubuhkan. Penubuhan sekolah vernakular ini tidak boleh membantu negara kita yang telah lama merdeka dan menyebabkan anak muda kita mengalami masalah dalam berkomunikasi kerana sekatan bahasa yang digunakan. Sebagai contoh, apabila belajar Melayu bercakap dengan pelajar Cina dan juga India, tapi pelajar tersebut tidak dapat tutur dengan baik kerana sekatan bahasa yang digunakan dan membuatkan mereka sukar untuk menghormati antara satu sama lain. Selain itu, cara yang kedua ialah menggalakkan masyarakat Malaysia untuk menonton televisyen dalam bahasa Melayu dan juga mendengar lagu-lagu Melayu. Dengan penggunaan teknologi yang canggih pada masa kini akan menjadi salah satu kebaikan untuk membantu masyarakat kita mertabatkan bahasa ibunda. Contohnya, mereka akan pelajari pertuturan bahasa Melayu apabila menonton rancangan atau drama di televisyen dengan menggunakan bahasa Melayu. Ini bukan sahaja memberikan hiburan semata-mata, tapi menjadi peluang untuk mereka pelajari bahasa tersebut. Itu juga masyarakat Malaysia perlulah kerap mendengar lagu-lagu dalam bahasa Melayu, tidak kiralah di tempat awam atau masa rehat. Ini juga akan menjadi cara atau peluang untuk mertabatkan bahasa Melayu kita. Akhir sekali, cara yang terakhir adalah memperkasakan Dewan Bahasa dan Pustaka yang merupakan cara untuk mertabatkan bahasa Melayu. Tujuan tersebut adalah untuk membina dan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam semua bidang, di universiti dan juga tempat kerja. Contoh boleh diambil dengan mengadakan aktiviti kesenian dan kebudayaan di sekolah atau di universiti untuk menarik perhatian anak muda dan orang-orang dewasa untuk menyertai aktiviti tersebut. Mereka juga dapat memahami bahasa Melayu dan tutur dengan baik apabila mengetahui semua kelebihan dalam aktiviti itu. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pergi balik kepada Tuan Moderator. Terima kasih Ustaz atas penerangan. Maka terbuktilah bahawa terdapat banyak kepentingan bahasa Melayu dan cara-cara memartabatkan bahasa Melayu di kalangan anak-anak muda pada zaman kini. Baiklah, kita sudah pun berbincang secara panjang lebar bersama ketiga-tiga panel kita tentang Tiang Seri Perlembagaan Malaysia. Jadi setiap rakyat Malaysia perlu tahu tentang Tiang Seri Perlembagaan Malaysia ini kerana ia merupakan salah satu indikasi penting untuk memastikan rakyat-rakyat di Malaysia yang berbilang bangsa hidup dengan aman, damai dan menghormati antara satu sama lain. Bagi menutup sesi forum kita pada hari ini, saya ingin membacakan satu dalil dari kitab suci Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu Adam dan yang menjadikannya daripada Adam itu pasangannya, bahawa isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharilah hubungan silaturahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Baiklah penonton-penonton sekalian, ayat ini menunjukkan bahawa seluruh manusia merupakan satu keluarga yang besar yang berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Maka kita haruslah bersatu padu dalam apa jua keadaan sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan rakyat di Malaysia hidup secara aman sekaligus dapat menjamin Malaysia yang harmoni dan sejahtera. Sebelum saya tutup sesi forum kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para panel yang sudi hadir dan memberi penerangan yang sangat berkesan untuk kita semua. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Suhairi sebagai moderator anda juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada sesi forum pada kali ini. Saya akhiri forum kita dengan dua rangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jadi disusun maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua,
di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.